Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i wassalihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina syahadu la ilaha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuhan Pengerusi dan ahli-ahli jabatan kuasa surau Al-Falahiyah Kampung Ayu Tojun Batu Rakai Kampung. Yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengizinkan kita sekali lagi berada di dalam surah yang mulia ini. Mari kita abadikan masa yang Allah luangkan antara maghrib dan isya ini untuk kita ingat memperingati antara satu sama lain, supaya kita tahu kerana Allah perintah membantu. Sentiasalah ingat memperingati antara satu sama lain. Wazakir, kata Allah, berilah kamu akan peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya memberi peringatan itu adalah memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi saya nak memperingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan tentang tanggungjawab kita dalam dunia. Dalam dunia ni kita kena beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau tak ada itu, Allah tak jadikan kita pun. Allah jadikan kita ni semata-mata untuk beribadah kepadanya. Firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Bukan untuk bersukaria, bukan nak berpoya-poya, bukan nak mencari kemegahan, bukan nak mencari kemasyhuran. Semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT.
Sebab itu tuan-tuan dan puan, apa saja kita buat mesti bentuknya bentuk ibadah kepada Allah Taala. Buat macam biasa juga. Makan, jadikan makan sebagai ibadah. Minum, jadikan minum sebagai ibadah. Nah, dan kerja, jadikan kerja sebagai ibadah kepada Allah Taala. Bertani, jadikan bertani sebagai ibadah kepada Allah Taala. Menternak, macam saudara cakap macam yang ternak ayam, jadikan penternakan itu sebagai ibadah kepada Allah SWT. Bela kambing, jadikan bela kambing sebagai ibadah kepada Allah Taala. Menanam sayur, jadikan pertanian itu sebagai ibadah kepada Allah Taala. Memasak, wanita-wanita wajib masak, jadikan memasak sebagai ibadah kepada Allah Taala. Apa saja kita buat mesti dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT. Itu sebab Allah jadikan kita. Kalau tidak, Allah Taala jadikan kita buat. Nak beribadah kepada Allah, kena ada ilmu. Ini kita dalam majlis ilmu malam ni. Mudah-mudahan kita cukup ilmu kita sebagai bekalan nak kita bawa balik ke akhirat. Kerana kita bukan lama menua dalam dunia ni. Sahabat-sahabat kita banyak ada pergi lah. Di kawasan ini pun banyak ada pergi. Biasa dengan saya pun dah ada pergi kan. Nunggu giliran kita aja. Soalnya bila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti, cukup ke tak cukup bekalannya nak kita bawa balik? Karena Allah perintahkan kita suruh cari bekalan. Wa tazawwaju, kata Allah. Dan cari oleh kamu akan bekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu bawa balik ialah sifat taqwa. Kena jadikan kita tu orang yang bertakwa. Bertakwa tu tandanya buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Nak tahu apa yang suruh, apa yang dilarang, kena ada ilmu lah. Macam mana kita tahu? Yang ini Allah perintahkan buat, yang ini Allah larang jangan buat. Itu ada ilmu. Sebab itu Allah datangkan hukum. 5 hukum Allah datangkan kepada seluruh manusia. Apa 5 hukum tu? Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima hukum tu hendaklah kita laksanakan dalam hidup kita. Yang wajib kita kena buat. Kerana wajib tu artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu wajib. Allah datang haram. Apa arti haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan dapat pahala. Apa itu sunat? Sunat artinya apa? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Ini kadang-kadang kita tengok sunat tu duit sunat wajib ni. Terus yang sunat banyak orang tak buat. Puasa sunat banyak orang tak buat. Sedekah sunat banyak orang tak buat. Pakaian sunat orang tak buat. Apa saja banyak kan apa? Dijual pipi orang mau sunat. Sunat je, tak wajib ni. Tak ada pahala. Bila tak ada pahala, besok di akhirat tak dapat apa-apa darjat di sisi Allah Taala. Tidak akan darjat, tidak akan pangkat di akhirat besok. Kena buat banyak yang sunat-sunat. Nanti Allah bagi darjat. Siapa tanda darjat di tangan? Allah bagi dia darjat apa? Al-mufliqun, al-faizun, al-abrar, ashabul yamin. Itu darjat-darjat di akhirat. Seperti sunat. Makruh artinya apa? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Yang makruh-makruh itu elok ditinggalkan dapat pahala. Yang harus artinya apa? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Tapi yang harus-harus tu kalau kita ikut adab-adab yang suruh, dia jadi ibadah. Dia jadi sunat, dia jadi wajib, dia boleh jadi haram, menjadi makruh. Dia tak tinggal harus. Baik. Untuk mengetahui 5 hukum ni, macam mana nak bertindak untuk 5 hukum tu? Mesti ada ilmu. Sebab itu kita kena belajar ilmu. Dan ilmu yang biasa yang dah kita belajar sini dengan saya lah. Baru ilmu akidah baru. Bukan akidah ilmu tu yang paling pentingnya akidah.
Lepas yang akidah tu kena belajar ibadah. Lepas ibadah kena belajar muamalah. Lepas muamalah kena belajar munakahah. Tempat jenis ilmu tu. Lepas itu kena belajar jinayah. Tempat jenis ilmu tu kena kita pelajari dalam hidup ni. Kalau tidak tak cukup ilmu, dia tak cukup ilmu kerana nak bertindak sebagai hamba Allah. Kena ada ilmu yang cukup supaya kita bertindak sebetul-betul kerana jadi hamba Allah, sehingga Allah iktiraf kita sebagai hamba. Allah bilang kita tu dalam golongan menjadi hamba-hambanya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ini kita sambung lagi pembelajaran kita tentang ilmu akidah. Itu dah habis dah. Wujud, qidam, baqa sampai kalam. Sudah kita baca 13 dah. Untuk malam ini kita sambung lagi. Nak habis ke 20 sifat yang wajib tu. Ingat benda ni yang saya sebut dulu ni. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama, basar, kalam. Kalam habis. Itu 13. Malam ni sambung lagi. Lepas kalam tu, kaunuhu qadiran. Itu sifat ma'nawiyah namanya. Sifat ma'nawiyah. Yang kita dah belajar dulu, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan sifat ma'ani. Itu dah belajar. Ini sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah iaitu yang menguatkan, mengkomplimenkan sifat ma'ani itu. Allah itu bersifat qudrah, maka Allah lah yang berqudrah. Allah itu sifat iradah, Allah lah yang beriradah. Tapi cakap Melayu apa? Qudrah itu artinya berkuasa. Allah itu berkuasa. Jadi maknawiyahnya Allah itulah yang berkuasa. Faham ni cakap Melayu ni? Allah itu sifatnya berkuasa. Oleh kerana dia sifat berkuasa, Allah itulah yang berkuasa. Tak faham benda ni? Macam tak faham je? Blank je pokoknya. Allah itu menentukan, maka Allah lah yang menentukan. Itu maknawiyah. Allah itu memiliki ilmu, maka Allah itulah yang berilmu. Kau tak faham lagi benar-benar pun. Kenapa? Belajar tadi kau ni. Allah itu hidup, maka Allah lah yang hidup. Allah itu mendengar, sifatnya mendengar. Allah itu mendengar. Allah itu sifatnya melihat, maka Allah lah yang melihat. Allah itu sifatnya berkata, maka Allah lah yang berkata. 7 sifat ma'nawiyah. Yang pertama, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Apa ni? 7 ni. Ya. 7 sifat ma'ani, 7 sifat manawiyah. Dua-dua ni berapa semuanya? 14. Nah, 14. 5 sifat apa? 5 sifat salbiyah. 14 jumpa 5 berapa? Ya, tidak mengaji matematik tu. 14 jumpa 5 berapa? 19. 1 sifat nafsiyah. 19 campur 1 berapa? 20. Itulah yang wajib di sisi Allah SWT. Bila kita baca wujud qidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman, itu maknanya 20 sifat ada. Sifat yang wajib ya, mesti ada pada Allah Taala. Tak diterima akal akan tiadanya. Itu sifat yang wajib bagi Allah Taala. Ya, ingat tu. Jadi kita ambil satu. Yang pertama, Allah tu sifatnya dan maknanya qudrah. Maka Allah lah yang berqudrah. Itu kaunuhu qadiran, cakap Melayunya. Kaunuhu, cakap Arab dia. Kaunuhu qadiran, yang berqudrah.
Faham ke ni? Faham tak jawab? Tak faham tak jawab? Faham kan? Allah sifatnya qudrah, maka Allah lah yang berqudrah. Kaunuhu qadiran. Allah tu sifatnya iradah, qudrah, iradah. Maka Allah tu sifatnya kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan. Allah tu sifatnya ilmu, maka Allah tu yang berilmu. Berilmu itu panggil apa? Kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Allah tu sifatnya hayyun, hidup. Maka Allah tu sifatnya apa? Yang hidup. Yang hidup juga apa? Kaunuhu hayyan. Yang hidupnya kaunuhu hayyan. Allah tu sifatnya mendengar, sam'un, sama'. Maka Allah itulah yang bersifat yang mendengar. Yang mendengar sekarang apa? Kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an. Allah tu sifatnya basar, artinya melihat. Allah tu sifatnya melihat. Kita dah cerita tentang melihat ni dulu, dah habis cerita melihat ni. Maka Allah lah yang melihat. Sekarang apa? Kaunuhu basiran. Kaunuhu basiran. Allah tu sifatnya berkata-kata. Maka Allah tu lah yang berkata-kata. Sekarang apa? Kaunuhu mutakalliman. Apa ni? Kalau tak hafal juga aja benar-benar pun dah. Berapa bulan kita ngaji ni. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun samah basar kalam kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayyan kaunuhu basir kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu mutakalliman. Itu 20 sifat yang wajib. Ya. Cuba baca. Saya nak nemu. Saya nak diam je. Semua orang baca. Nombor 1 sampai nombor 20. 1, 2, 3. Kalau belum di kalau qadiran. Kalau qadiran. Sebut 1, 2, 3. Kalau qadiran. Betul? Muridan. Kemudian kena awalnya apa? Kalau aliman. Sebut. Betul? Kalau hayyan. Betul? Kaunuhu apa? Mendengar. Kaunuhu sami'an. Betul? Kaunuhu apa ni? Dengan mata apa? Basiran. Kaunuhu basiran. Betul itu? Dengan lidah apa? Mutakalliman. Itu 20 sifat yang wajib. Lawan yang wajib tu atau mustahil tu yang bukan wajib kan? Itu lawannya. Allah itu ada, lawannya tiada. Allah itu qidam, lawannya baru. Allah itu kekal, lawannya binasa. Allah itu tidak serupa dengan mana-mana yang lain, lawannya Allah itu sama dengan benda-benda yang lain. Jangan apa? Mukhalafatul hawadith. Lagi qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu sifatnya berdiri dengan sendirinya, tak perlu beralat, tak perlu berperkakas. Itu qiyamuhu bi nafsihi. Lawannya memerlukan sesuatu. Itu mustahil Allah itu memerlukan sesuatu. Dia tak perlukan apa-apa, tak perlukan perkakas. Wahdaniyah, arti apa? Allah kena ngajar ni. Wahdaniyah apa dia? Apa? Tak macam dia, apa? Satu. Ini berapa ya? Ya Allah tak. Ini kita tahu berapa? Berapa ni? Satu.
Tapi satu tak digalakkan. Itu apa? Cakap yang orang semua boleh terima apa? Rasa. Tak boleh terima lagi. Tak faham. Bukan cakap Melayu rasa tu. Apa lagi? Tunggal. Tahu tunggal tak? Itu wahdaniah. Qudrah artinya berkuasa. Iradah artinya menentukan. Ilmu artinya mengetahui. Lawannya yang masalahnya apa? Yang masalahnya yang saya tak tahu kan? Jahil. Nah, yang masalahnya jahil. Balik semula. Wujud artinya ada. Musayanya tiada. Tidak artinya sedia. Lawannya baharu. Dengar lelok. Cakap Melayu pula kan ni? Baqa artinya kekal. Lawannya binasa. Sebut binasa. Mukhalafatuhu lil hawadith artinya apa? Bersamaan dengan sesuatu yang lain. Lawannya tadi berlawanan, lawannya apa? Bersamaan, menyerupai sesuatu yang lain. Itu mukhalafatuhu lil hawadith. Qiyamuhu bi nafsihi artinya apa? Tidak memerlukan, dia berdiri dengan sendiri, tak memerlukan alat, tak memerlukan bekal. Lawannya dia memerlukan yang lain. Masalah itu. Wahdaniah, tunggal. Esa. Lawannya berbilang-bilang. Boleh bilang tak Tuhan? Boleh bilang tak 1, 2, 3, 4, 5 ada? Apa itu? Tuhan ada berapa? How many? One only. Itu wahdaniah. Yang kena. Yang 7, qudrah artinya berkuasa. Lawannya mustahil Allah itu lemah. Lawan berkuasa itu lemah. Yang 8, iradah artinya berkehendak. Berkehendak itu maksudnya makna yang sebenarnya apa? Menentukan. Lawannya tergagah. Sebut tergagah. Cakap Melayu ni, cakap tak ingat. Lawannya tergagah. Ada yang memaksa dia. Ada ke sesiapa yang memaksa Tuhan jadi kita? Tuan-tuan dan puan, ada ke sesiapa yang memaksa Tuhan jadikan kita? Tak ada. Ada ke sesiapa yang memaksa Tuhan jadikan matahari? Tak ada. Allah nak jadi ini. Allah tak nak, tak jadi. Itu yang ke? Yang ke-8. Lawannya tergagah. Lagi yang ke-9. Apa? Qadar ilmun. Artinya Allah itu mengetahui segala-galanya. Yang masalahnya jahil. Allah tak tahu. Kita buat apa pun Allah tak tahu. Jangan kata otak kita katakan, kita buat apa-apa pun Tuhan akan tahu je. Apa kata otak mikir-mikir tu? Terima akal tak? Terima di akal ke dah Tuhan tak tahu? Tak terima di akal. Yang masalah tu tak diterima akal adanya. Betul? Hayun artinya hidup. Lawannya yang masalahnya lawan hidup apa? Mati. Allah mati ke dah? Ya. Kalau dia Tuhan dia tak mati. Itu ayat P itu Tuhan ke bukan? Ayat P itu Tuhan ke bukan? Kenapa? Kenapa bukan Tuhan? Kerana dia mati dah pun. Jadi mati dulu ke tu? Hayun, ya, ilmun hayun sama mendengar. Lawannya atau musahilnya Allah tu apa? Musahil Allah tu tuli, pandai. Tu cakap bersurat, cakap Melayunya, cakap betul cakap orang kampung, cakap betul orang kaya ni apa? Pekak. Atas ni buka apa? Labang. Allah terlabang kan? Saya bercakap ni Allah ni mau ke tak? Terlabang Lawan mustahil Allah itu labang. Mustahil Allah itu pekak. Kemudian basar. Basar artinya apa? Melihat. Lawannya mustahil Allah itu lawan melihat apa? Buta. Kemudian kalam Allah itu berkata-kata. Mustahil lawannya apa?
Mustahil Allah itu apa? Tak boleh cakap apa? Tak boleh cakap apa? Orang tak boleh cakap apa? Bisu. Ya Allah, dia bercakap Melayu kita kerti. Susah nak apa bahasa Arab. Ya? Lawan berkata-kata bisu lah. Itu dia. Nak faham ni tu, Mustahil ni. Yang harus ini dalam hukum akad 3 dia kan wajib, mustahil, itu apa? Harus. Apa yang harus? Allah menjadikan dan Allah tidak menjadikan sesuatu yang ada dalam alam ni. Allah menjadikan pun tak boleh, tak jadikan boleh. Allah jadikan makhluk, boleh tak Allah tarik balik? Boleh tak Allah matikan? Boleh. Harus kan? Punya harus. Lain daripada Allah semua harus. Kita ni harus, matahari tu harus, bulan tu harus, bintang tu harus. Itu 3. Kemudian untuk yang ini kita kena tahu bahawa yang 20 yang wajib, 20 yang mustahil dan 1 yang harus tu itu dipanggil dalam kalimah apa? La ilaha illallah. Dengar ni. Dalam bagi kalimah apa? La ilaha illallah. Muhammad dulu lagi. Baik ni buat cerita tentang Muhammad. Itu kalimah tauhid. Bila sebut la ilaha illallah, Allah itu 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Tak faham ke? Siapa tak faham lagi angkat tangan? Saya nak angkat gambar. Mana orang tak faham? Yang benar-benar. Orang tak faham ni. Dah tak faham mengaku diri itu benar. Dalam kalimah la ilaha illallah kena faham itu kan. Kerana esok soalan yang pertama dah mati esok. Yang ni dah faham tidak kan? Kalau tak faham dia nak jawab tu. Itu. Kemudian untuk malam ni selain daripada sifat mana tadi yang 20 tadi ya. Tadi sangat mani je termasuk dalam manawiyah. Manawiyah ni macam tadi kaunuhu tadi itu yang sebab ya. Itu kaunuhu itu masuk manawiyah. Ada cerita dalam sifat Allah. Untuk malam ni kita sambung lagi sifat Rasul. Ya. Wajib bagi Rasul itu macam Allah tadi juga. Wajib bagi Rasul itu memiliki 4 sifat. Apa itu wajib? Tidak diterima akal kalau sifat ini tak ada pada Rasul. Faham ni? Itu wajib. Tidak diterima akal kalau Allah tidak memiliki 4 sifat yang tadi. Yang pertama dipanggil siddiq. Yang kedua dipanggil amanah. Yang ketiga dipanggil tabligh. Yang keempat dipanggil fatonah. 4 ya. Sekali lagi. Yang pertama siddiq. Aduh, pandai murid-murid tadi kacing. Yang kedua amanah, pandai. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatonah. Siddiq artinya apa? Benar. Rasulullah itu benar, perkataannya benar, perbuatannya benar, keupayaannya benar, perjuangannya benar, semua benar maka. Lawan benar apa? Yang mustahilnya apa? Yang mustahilnya apa? Lawan benar tu apa? Ya Allah, lawan benar jangan laju ni. Apa tipu pula? Yang benar apa? Lawannya apa? Dia belum kata di apa? Di. Cakap Melayu ni cari kata di apa? Dekat, bukan? Sabtu. Di apa? Dusta. Pandai. Kau seorang pandai ya. Itulah benar tu dusta. Mustahil Rasulullah itu berdusta. Faham ke ni? Yang kedua tadi apa? Amanah. Lawannya? Yang mustahilnya apa? Ya Allah. Lawan amanah apa? Jaka adalah orang yang sangat amanah. Lawannya apa? Dapat duit dia guna untuk dari dia je. Lawannya apa? Daripada K, daripada perkataan K apa? K itu tambah H apa? Khianat. Pandai. Siapa tadi? Pandai apa?
Lain kali, khianat apa lawannya? Apa? Amanah apa lawannya? Khianat. Yang ketiga, apa nama? Tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Tabligh, bukan tabligh itu orang tabligh yang pakai sorban yang dua ekor itu bukan itu orang tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Rasulullah itu sentiasa menyampaikan, tak pernah apa? Menyimpan. Lawannya, mustahilnya. Rasulullah itu sifatnya tabligh, menyampaikan. Mustahil Allah itu lawan tabligh apa? Saya tunjuk, orang takut lagi, tunjuk lagi, saya tunjuk orang kena. Yang sini pula. Lawannya apa? Lawan menyampaikan apa? Menyembunyikan. Menyembunyikan. Nanti nak tanya balik, tapi tak tahu siapa. Lawan menyampaikan apa tadi? Menyembunyikan. Yang keempat apa tadi? Fatona. Apa arti fatona? Fatona apa artinya? Bukan fitnah je. Fatona. Apa artinya? Bijaksana. Rasul-rasul itu semua bijaksana. Nabi Adam bijaksana, Nabi Nuh bijaksana, Nabi Yaakob bijaksana, Nabi Isa Nabi bijaksana, Nabi Musa bijaksana, Nabi Ibrahim bijaksana. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijaksana lagi. Lawannya? Mustahilnya? Ya Allah. Seorang tak jawab. Mustahilnya? Bodoh. Ya Allah. Mustahil Rasul itu bodoh. Nabi Muhammad bodoh kan? Nabi Musa bodoh kan? Nabi Isa bodoh kan? Itu lawannya bodoh. Kalau Rasul itu bodoh, siapa nak ikutnya? Kalau Nabi Muhammad itu bodoh, siapa nak ikutnya? Kalau Nabi Ibrahim itu bodoh, ada orang ikut dia? Tak ada siapa nak ikutnya, bodoh. Dia bila berhujah dengan mereka-mereka yang menentang tu, dia tak pernah kalah, menang je. Macam Nabi Ibrahim. Dia berhadapan dengan raja yang soleh berhenti itu. Nama raja tu apa? Namrud. Nama raja apa? Namrud. Namrud tu mengaku diri dia Tuhan. Namrud tu mengaku dia Tuhan. Anda ada Namrud dia. Iblis pun tak pernah mengaku dia Tuhan, tapi Namrud mengaku diri dia Tuhan. Mana lebih terang? Iblis ke Namrud? Namrud dia mengaku diri dia Tuhan. Iblis tak pernah mengatakan. Iblis mengatakan kamu jadikan aku daripada api, kamu jadikan dia daripada tanah. Adam tu sebab dia tak ikut. Jadi bermakna kalau antara dua siapa lebih jahat? Namrud ke Iblis? Namrud lebih jahat daripada Iblis kerana dia mengaku diri dia Tuhan. Jadi ditentang oleh Nabi kita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tentang dia. Kalau betul kamu Tuhan, kata dia Nabi Ibrahim, apa pada Namrud? Tuhan aku menghidupkan dan mematikan, kata dia. Kata Nabi Ibrahim, apa pada Namrud? Tuhan aku itu menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, aku boleh kata. Aku boleh menghidupkan dan mematikan. Dipanggilnya dua orang hamba ni. Dua orang hamba tu. Seorang tu hancurnya mati depan-depan Nabi Ibrahim tu. Mati kawan tu. Yang orang lagi tu lepasnya. Tengok, ini aku bunuh, yang ni aku lepaskan tak mati. Aku sebab aku Tuhan, aku boleh hidupkan, aku boleh matikan. Kalau kita apa nak jawab? Jaka apa nak jawab? Lan apa nak jawab? Tan apa nak jawab? Zul apa nak jawab? Seorang tak jawab lagi dah. Apa nak jawab kalau kita? Tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Tuhan aku menaikkan matahari daripada timur dan menurunkannya daripada barat. Kalau betul kamu Tuhan, cet balik kan? Esok kamu naik matahari daripada barat, turunkan daripada timur. Boleh kan? Agamanya. Boleh kena berapa betul? Terduduk dia. Terduduk dalam rumah tu. Tapi oleh kerana dia raja, dia berkuasa begitu, dia pun perintahkan bahawa Nabi Ibrahim tu bersalah dan suruh didenda. Apa hukumnya? Apa hukum Namrud kepada Nabi Ibrahim?
Ya Allah, dia tak pernah baca sejarah kan? Apa dihukum oleh Namrud pada Nabi Ibrahim? Dibakar. Hidup-hidup. Itu api besar-besar. Tapak Nabi Ibrahim dalam. Orang ingat dah kentung Nabi Ibrahim. Tapi dia lupa bahawa kalau dia Tuhan, ada tak lebih kuasa dari dia? Ada tak yang lebih berkuasa daripada Namrud? Ada tak? Siapa? Tuhan yang sebenar lah. Ya. Tuhan tu lebih berkuasa dari dia. Dia masih tu dia kuasa lah. Tapi tak boleh hantar siapa menentang. Tapi ada lagi yang berkuasa dari dia, iaitu Allah SWT. Allah perintahkan api itu jadi sejuk. Kalau ada api itu sejuk boleh bakar kan? Tuan-tuan dan puan, kalau api itu sejuk boleh ke bakar? Sejuk dia jadinya. Allah perintahkan, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah Quran. Ayat Quran tu. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Berkata kami, wahai api, aku perintahkan kamu jadi sejuk dan selamatkan Nabi Ibrahim. Itu jampi api tu. Siapa kena api, baca doa tu, insyaAllah tak mudarat. Kena api kan, tak kena mana ngecor ke tangan tu. Baca qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sampai nak coba boleh? Lepas ni coba. Gimana? Itu api besar-besar orang ni. Udah nyala semua tu, baca qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu masuk dalam. Sampai nak try angkat tangan. Tapi sebelum try, akidahnya mesti macam akidah Nabi Ibrahim. Ibadahnya mesti macam ibadah Nabi Ibrahim. Akhlaknya mesti macam akhlak Nabi Ibrahim. Kalau tidak, tahu ke kalau tidak? Kalau tidak, masuknya orang, keluarnya Arab. Faham ni? Itu bijaksananya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun juga. Nabi Musa pun juga. Berdebat dengan Firaun. Firaun mengaku dia Tuhan juga. Tapi tak boleh dia berhujah dengan Nabi Musa. Begitu juga Nabi Isa. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdebat dengan Abu Jahal dan juga kaum-kaum musyrikin yang lain. Dia fatanah. Arti fatanah tu apa? Bijaksana. Kalau Nabi itu bingung, Nabi Muhammad itu bingung, ada ke orang nak ikut dia? Contohnya tak dia ikut Nabi Muhammad kalau dia bingung. Kalau Ustaz bingung macam Nabi Nuh pun, kalau Ustaz Ibrahim tu bingung, bukan dari pandai no, tapi dia tak ada bingung. Sampai apa? Kalau dia datang bingung, cakap pun tak boleh nak dengar tak? Nak dengar ke tak? Nak dengar kalau Ustaz Ibrahim ajar? Kenapa? Dia bingung. Cakap pun tak berhenti. Ada orang nak ikut? Ada orang bingung. Dalam hidup ni ada orang bingung. Ada orang ikut dia tak? Tak ada siapa ikut dia. Orang main dia ada. Ikut betul tak ada? Begitulah Nabi-Nabi dan Rasul. Sifatnya fatanah. Okey. Tutup. Tapi sebelum tutup, soal dulu. Sifat yang wajib bagi Nabi ada berapa? 4. Pandai. Ngorek-ngorek kedekat cikgunya. Yang pertama, apa? Dekat no amanahnya. Yang pertama, siddiq. Sebab betul, siddiq. Bukan sedik ya, siddiq. Orang Melayu juga ngubah, sedik. Bukan sedik, siddiq. Orang Melayu juga ngubah. Masjid jadi masjid, rajab jadi rajab, selasa jadi selasa, ya ke tak? Ya ke tak? Orang Melayu suka ngubah. Ayahnya bagi nama yang amat sedap, Abdul Qadir. Sedap nama tu. Dapat orang Melayu apa? Kadio. Ngubah, jauh beza Abdul Qadir dengan Kadio. Kalau orang Kedah lagi tahu apa? Ni lah nak pandai cakap Kedah. Abdul Qadir cakap Kedah tu dah? Kadia. Ini orang itu Siddiq, bukan Siddiq ya. Siddiq. Ada satu dan apa dal ya. Siddiq. Yang kedua?
Amanah. Lawannya? Tadi dah dianjur ni. Yang pertama tadi siddiq, lawannya? Dusta. Mana? Yang kedua? Amanah. Lawannya? Khianat. Pandai. Baru pandai. Baru seronok aja. Mana dapat tu? Yang ketiga apa? Tabligh. Lawannya? Menyembunyikan. Menyembunyikan. Dia menyampaikan. Nabi Muhammad tu menyampaikan, walaupun dia kena tegur, disampaikan juga kepada kita. Ya, pada satu hari, udah jauh nak masa lepas ni. Ya, pada satu hari, Nabi tengah bermusyawarah dengan kaum Quraisy tentang nak menyatu padu kaum Arab. Ya, dengar suara dia, ada orang buta datang dari jauh. Dengar suara dia, orang dia pun tahu apa buat Nabi. Ada datang kepada Nabi. Nanya Nabi tentang masalah yang remeh-temeh, masalah yang kecil je, tentang taharah, tentang bersuci. Nabi pun tak suka lah, kerana dia diganggu di tengah mesyuarat. Orang mesyuarat lah, tentang berbincang hal-hal yang penting. Lalu dia masak mukanya. Masak mukanya dia berpaling lah tu, tak tengoknya. Menandakan dia tak seronok nak, tak suka dengan gangguan daripada orang buta tadi. Orang buta tu namanya Abdullah ibn Maktum. Ya, tak adalah apa-apa. Lalu Allah tegur. Ada tak yang nampak? Allah yang Nabi berpaling dan masak muka itu, ada tak yang nampak? Ya Allah. Siapa nampak? Allah nampak. Lalu Allah tegur. Dalam Quran Allah tegur tu. Kalau kita apa? Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Masa muka seorang hamba itu dan berpaling ia apabila didatangi oleh seorang buta. Allah kabur. Dia ngabur dari Muhammad ni, tapi sampai ada kepada kita. Disampaikan ada ayat itu kepada kita. Sekarang ni ada tak kita baca ayat tu? Ada ke tak ada? Ada. Itu menandanya disampaikan. Apa saja walaupun kena dalam diri dia, disampaikan dia kepada kita. Kalau kita sampai tak? Kalau kita bukan Nabi dah, sampai kepada masyarakat kita. Contohnya cakap dengan Khojen, dulu tengah Khojen ya, dipanggil di guru besar. Dia Khojen sekolah masa tu. Dipanggil di guru besar sekolah tu. Mau di pantai dia guru besar, kamu Khojen malas apa tak punya, jangan makan gaji putih aja, apa nengok pada muka. Itu dah keluar daripada bilik guru besar tu, dipanggil cikgu-cikgu yang lain. Apa nak cikgu besar tadi? Apa jawab dia kata? Apa jawab dia? Tak ada apa, dia nak naikkan pangkat saya. Ya ke tak? Juga kita, tapi Rasul kabur daripada kita. Sampai sekarang kita baca ayat itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermakna Rasul tu wajib menyampaikan walaupun kena pada diri dia. Tak faham lagi dia ni. Yang keempat apa lagi? Fatana, artinya apa? Bijaksana. Lawannya? Bingung. Bodoh. Tening. Bangang. Tolol. Lagi? Stupid. Lagi? Apa? Kelab kuasa. Lagi? Bakal. Dan sebagainya. Itu lawannya. Itu dia. Sifat-sifat Rasul. Dia dah tahu dari sifat Allah dan sifat Allah 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Sifat-sifat Rasulullah yang 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Ada lagi 1 yang harus. Apa yang harus bagi Rasulullah? Bersifat sebagai manusia biasa. Ni habiskan malam ni. Bersifat sebagai manusia biasa. Dia sakit macam kita, tapi tidak menjatuhkan martabat Rasulullahnya. Dia makan macam kita, tapi bukan macam kita makan. Kita makan kan Rasul, dia hanya makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi dia tidak menjatuhkan martabat dia, tapi dia suruh kita makan, kita makan, dia makan, kita minum, dia minum, kita sakit, dia sakit, kita kahwin, dia kahwin. Bagaimana? Kita memiliki anak, dia ada anak juga. Sama dengan kita. Dia bersifat seperti manusia biasa, kerana dia manusia biasa. Cuma tidak menjatuhkan martabat kerasulannya. Dia faham ni?
Jadi itu harus bagi Rasul tu bersifat seperti manusia biasa. Cuma tidak menjatuhkan martabat kerasulan. Itu 4. Bila ada 4 tu, sifat Rasul ada 4, yang wajib 4, yang mustahil 4, yang harus 1 tadi. 4, 1 ada berapa? 9. Tadi 20, 1 ada berapa? 41. 20 campur 20 berapa? 40 campur 1? 41. Tadi ada berapa? 9. 41 campur 9 berapa? Berapa? Tak dengar? 50. Inilah yang terkandung dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. Apa kalimahnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dipanggil simpulan iman, aqaidul iman. Yang cakap Melayunya simpulan iman. Iman itu dah tersimpul. Pangkai simpul tengah, simpul ujung, simpul. Katanya boleh jatuh-jatuh lagi tak? Boleh longgar kan? Boleh longgar kan? Boleh jatuh kan? Boleh cicir kan? Tak ada, dah tersimpul. Itu namanya simpulan iman. Berlaku dalam akidah gitu. Itu ada simpulan iman. Katanya 41 hak Allah, 9 tentang Rasul. 41 tambah 9 50. Itu dipanggil apa tadi? Simpulan iman. Tengah arahnya apa? Aqaidul iman. Sebut. Aqaidul iman. 1 2 3. Sekali lagi. 1 2 3. Cakap Melayunya apa? Simpulan iman. Ya. Jadi dah itu. Habis. Bab akidah dah tamatnya. Dan sifat Rasul yang maksum Gimana sifat Rasul yang? Maksum itu bukan, ya, itu dia maksum seperti dipelihara daripada dosa. Dia tak berdosa aja. Dia bukan tak buat salah, dia buat salah tapi tak berdosa. Kita buat salah berdosa. Rasul memang dipelihara daripada dosa. Nabi Adam ada buat salah tak? Ada. Apa salahnya? Apa salah Nabi Adam? Makan buah yang dilarang. Tapi dia tak berdosa. Walaupun dia tak berdosa, dia masih lagi bertaubat kepada Allah. Berkata-kata tak taubat. Berdoa dia. Apa taubatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya. Tapi dia tak masuk dalam sifat yang wajib bagi Rasul. Okey, bagus soalan. Yang itu dipanggil apa? Maksum. Sebut maksum. Jangan maksum. Maksumnya jual channel mereka itu dan ni sudah tak ada dah. Itu namanya maksum. Ini maksum. Min ain sa wa mim maksum. Okey, bukan min alif hamzah, min alif hamzah, maksum. Lagi? Lagi ada sampai soalan? Tak ada satu soalan. Yang besar palingnya jangan keras orang. Kerana dia nanya. Kerana dalam majlis ilmu ni yang paling besar palingnya ialah yang bertanya. Nombor 2 siapa? Nombor 2 yang menjawab. Kalau Jaka tanya saya jawab, Zul tanya saya jawab, Tan tanya saya jawab, Lan tanya saya jawab. Siapa besar palingnya? Ya Allah, tidak kata muncul kan? Siapa besar kepalanya? Saya lah. Nombor 2. Dia nombor 1 cuma sekali je. Dia nombor 1 juga sekali je. Dia nombor 1 sekali je. Saya berapa kali? 4 orang nanya, 4 orang 4 kali jawab. Nombor 2, 4 kali jawab. Lagi besar kepalanya. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf ni, dia dah jawab penuh habis. Lebih waktunya. Dah dekat ke dekat ke 9 dah. Baik, sekian dulu. Cukup kerana itu. Lemah ke dah? Lemah ke dah? Sebuah dah. Mana kutang aja. Tu yang balik silir, tu selempur, tu silir balik, tu selempur balik. Nak pelunjuk tu segar, ustaz ada depan pula. Jadi cukup sekarang itu. Panjang malam ni. Minta maaf lah. Akan datang kita akan baca tentang hukum fiqh pula. Macam mana nak semayang, insyaAllah.
Bermula dari diri itu, macam mana? Bermula 1, 2, 3 sampai seterusnya. Bacaan macam mana? Rukun qauli itu macam mana? Tak payah bawa kitab lah. Saya ngajar benda itu tak payah kita kitab. Ya. Baik. Ada bangkangan. Setuju tak? Ya. Yang saya ngajar itu setuju tak? Bab fiqh lepas ni. Bab semayang dulu. Ya. Sudah habis semayang tu bawa puasa. Patutnya puasa kita dekat dengan puasa ni, tapi kita semayang dulu. Mana semayang lebih penting ni ya. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fadhal mustaghfirin wa ya